Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung pertemuan yang kedua. Itu pertemuan pertama kita berhenti di muka surat 4, iaitu di baris nombor 2 ni. Kita telah berhenti di situ dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung daripada nombor 2 ni. Tapi sebelum tu kita recap sebaliknya, ingatkan balik bahawa kita dalam pelajaran pertama ni kita telah bincangkan tentang ada objektif pertama je baru. Kita baru bincangkan tentang objektif pertama, iaitu kita tahu perbezaan di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Ini penting kerana apabila kita nak belajar bahasa Arab ataupun nak belajar apa-apa saja ilmu, kita perlu tahu arah tuju ataupun kita perlu tahu apa yang kita nak pelajari. Kalau kita tahu apa yang kita nak pelajari, barulah pembelajaran kita itu akan terfokus. Jadi kita dalam objektif yang pertama, dalam pelajaran pertama ni, kita baru membincangkan dan kita belum habis lagi perbincangannya, iaitu apakah perbezaan di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Paling ringkasnya kita nak kata, kita boleh kata bahawa ilmu saraf ialah ilmu yang membahaskan tentang perbentukan ataupun bagaimana nak membentuk perkataan daripada huruf-huruf abjad. Itu kita kena jelaslah. Dan ilmu nahwu pula ialah bagaimana membentuk ayat daripada perkataan-perkataan. Jadi ini jelas ataupun rasanya tidak ada masalah ni kalau kita faham betul-betul. Jadi ilmu saraf ialah ilmu kita nak membuat perkataan dan ilmu nahwu ialah ilmu bagaimana kita nak membuat ayat daripada perkataan-perkataan itu. Dan perbezaannya ataupun kelebihan atau ciri-ciri yang ada pada bahasa Arab ialah yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Ilmu saraf itu berkait rapat dengan apa yang disebut sebagai wazan. Ialah ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa Arab. Dan kita kena fahamlah apa itu wazan supaya kita boleh terus progres untuk menguasai bahasa Arab ni. Dan ilmu nahwu membentuk ayat, betul, tetapi ada ciri-ciri tambahan dalam bahasa Arab, iaitu baris akhir sesuatu perkataan itu berubah-ubah. Jadi satu perkataan seperti sekolah, madrasah, dia boleh disebut 7 cara sebutan. Boleh sebut madrasatan, boleh sebut madrasatin, boleh sebut madrasatun, dan juga boleh sebut madrasata, madrasati, dan madrasatu sekiranya perkataan itu terdapat alif lam. Dan kita pun telah bincangkan sebelum ni dan kita telah bawa beberapa contoh untuk menunjukkan bagaimana sesuatu perkataan itu dibentuk. Kalau kita gunakan huruf dasar kaf ta ba, kita boleh bentuk dia sebagai contoh nombor 2. Contoh pertama, kita boleh kata katab akan membawa makna tertentu. Kita boleh sebut juga kutib akan membawa makna tertentu. Dan kita boleh sebut katib akan membawa makna tertentu. Dan kalau kita sebut kitabah akan membawa makna tertentu. Dan semuanya datang daripada kata dasar yang sama, iaitu kaf ta ba. Jadi kita recap sedikit saja. Kemudian kita pun telah sentuh, kalau ada muskilah katakan boleh tanya ataupun dirujuk pada rakaman pertemuan pertama, iaitu apakah dia ilmu nahwu, iaitu kita telah pun bincangkan ilmu yang membahaskan bagaimana ayat dibentuk melalui perkataan. Dan tak boleh tidak, dalam apabila kita berbicara tentang ayat, kita mesti ada apa yang disebut sebagai subjek, predikat, dan dalam bahasa Arab apa yang disebut sebagai pelaku suatu kata kerja dan objek bagi suatu kata kerja, masa berlakunya, tempat berlaku, dan kita sentuh sikit sebanyak itu, keadaan sesuatu bila dia berlaku dan sebab. Jadi 8 benda ni perlu ataupun biasa ada dalam
dalam perbincangan ilmu Nahu dalam bahasa Arab. Jadi dalam ayat tu mesti ada salah satu daripada benda ni lah. Yang benda 8 ni, itu yang paling biasa digunakan. Itu kita pun telah bincangkan, dan kita pun telah bincangkan bahawa baris akhir tu bergantung kepada fungsi. Jadi yang 8 perkara tadi itu ia disebut sebagai fungsi tata bahasa. Dia ada kadang-kadang dia berfungsi, satu perkataan itu berfungsi sebagai subjek predikat, ada berfungsi sebagai pelaku kata kerja, ada berfungsi sebagai objek bagi kata kerja, dan ada juga yang berfungsi sebagai menunjukkan masa berlaku atau menunjukkan tempat berlaku, keadaan dan sebagainya. Jadi itu lebih kurang kita telah sebelum ini, dan jadi kita akan sambung daripada perbincangan pertemuan yang pertama, iaitu nombor 2 tu ya. Di nombor 2 ni kesinambungan daripada perbincangan nombor 1, iaitu contoh-contoh bahawa baris depan. Nombor 1 itu baris depan tu, kenapakah satu perkataan dibariskan dalam baris depan? Jadi kita nak memberi beberapa contoh supaya konsep memahami fungsi tata bahasa itu jelas bagi kita. Jadi kalau tidak jelas, kita akan menghadapi masalah. Dia akan datang nanti untuk memahami apa yang disebut sebagai ilmu Nahu. Jadi kalau anda dah jelas, alhamdulillah. Tapi kalau rasa perlu diulangkan, beritahu saja. Dan insyaAllah kita akan bincangkan supaya jelas dalam satu pelajaran atau satu pertemuan, jelas apa yang hendak disampaikan, jelas bagi kita. Jadi kita dah bincangkan bahawa kalau baris depan, satu perkataan itu baris akhir ni baris depan, dia berfungsi sebagai subjek ataupun predikat. Jadi contohnya, kalau kita gunakan bahasa Melayu, buku itu berfaedah. Jadi subjek itu ialah menceritakan tentang sesuatu, itu jadi subjek. Predikat ialah menceritakan tentang benda itu. Jadi istilahnya sebagai mubtada' khabar. Jadi buku itu berfaedah. Cerita tentang buku itu oleh kerana kita menceritakan tentangnya, baris akhirnya kena baris depan. Itu kita sebut, kalau dalam penulisan kita akan tulis Al-Kitabu, kemudian yang menceritakan tentang buku itu baris akhirnya akan baris depan juga. Jadi kita boleh kata mufidan tak boleh, mufidin tak boleh, dia kena mufidun kerana dia menceritakan tentang buku. Begitulah ayat-ayat seterusnya. Itu kita dah sentuh pada pertemuan yang sebelum ini. Contoh yang kedua, hadza kitabun. Kenapa kitabun baris akhirnya baris depan? Kerana dia menceritakan tentang hadza. Hadza iaitu ini. Jadi ini apa cerita dia? Sebuah buku. Jadi penceritaan itu, iaitu predikat itu mesti baris akhirnya dibariskan dengan baris baris depan. Baik, dan kita juga sudah sentuh sebelum ini bahawa ada setengah-setengah perkataan dia tidak akan berubah-ubah baris akhirnya. Seperti hadza bermakna ini. Ini dia akan sebut begitulah, dia tak akan berubah. Jadi walau bagaimana keadaan ini pun dia akan disebut hadza sahaja. Bersalahan dengan perkataan seperti kitab, dia kadang-kadang boleh sebut kitabun, kitaban ataupun kitabin. Jadi dalam ayat ini oleh kerana dia berfungsi sebagai predikat, iaitu menceritakan tentang hadza, baris akhirnya mesti dibariskan dengan baris depan. Begitulah seterusnya, ini adalah sebuah sekolah, cerita tentang ini, hadhihi. Sebuah sekolah ialah menceritakan tentang ini, iaitu madrasatun. Tak boleh sebut madrasatan, madrasatin. Jadi ini adalah contoh-contoh ilmu Nahu yang kita akan mendalamkan, mendalamkan perbincangan ini insya-Allah pada pertemuan akan datang, pertemuan yang akan datang. Dan contoh yang terakhir itu ialah sekolah itu besar, al-madrasatu. Kenapa al-madrasatu di baris depan? Kerana kita menceritakan tentang dia. Dia sebagai subjek ataupun sebagai mubtada. Kemudian kabiratun. Kenapa dia kabiratun? Kerana dia menceritakan tentang sekolah. Jadi sekolah itu apa ceritanya? Besar. Jadi sekali yang menceritakan tentang sesuatu, baris akhir ini mesti dibariskan dengan baris depan. Jadi itu nombor 1, baris akhir. Yang satu telah bincang ni, baik itu baris akhir depan bagi perkataan yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam ayat. Dan ada lagi nombor 2, itu yang nombor 2 ni. Jadi kita nak sambung lagi ni, nombor 2 kita refresh balik apa yang kita telah buat pada pertemuan yang terlepas. Jadi nombor 2, baris akhir depan perkataan yang berfungsi sebagai pelaku bagi perbuatan dalam ayat. Jadi dalam satu ayat ada perbuatan.
Jadi yang melakukan perbuatan itu baris akhirnya mesti dibariskan dengan baris depan. Jadi contoh di sini, pelajar itu keluar dari rumah. Jadi kata kerja di sini ialah keluar. Jadi siapakah yang keluar? Jadi apabila kita menjawab soalan itu, dialah dari segi istilah, itulah dia pelaku bagi perbuatan. Kerana dia menjawab soalan siapa ataupun apa. Jadi di sini pelajar itu keluar dari rumah. Keluar ialah kata kerja. Siapa yang keluar? Adakah rumah yang keluar? Tidak. Jadi dalam ayat ini ada 4 perkataan saja. Di mana satu yang sesuai untuk kita katakan dia sebagai pelaku bagi kata kerja. Jadi jelaslah bahawa pelajar itu kerana dia melakukan perbuatan keluar. Jadi pelaku bagi perbuatan baris akhirnya mesti dibariskan dengan baris atas. Isi istilah bahasa Arab dipanggil fa'il. Dipanggil fa'il. Jadi istilah itu kita KIV lah dulu. InsyaAllah kalau kita dah mantap memahami konsep ni, barulah kita boleh menghafal istilah dan tahu kemaknanya. Itu contoh yang pertama, pelajar itu keluar dari rumah. Dan contoh kedua, pelajar itu pergi. Ada kata kerja di sini, iaitu pergi. Jadi bila kita sebut saja pergi, bahasa Arabnya, zahaba at-talibu ila al-madrasah. Jadi perkataan pergi ni, zahab ni, siapakah dia yang pergi? Jadi kita carilah dalam ayat itu perkataan yang logik, dia menunjukkan dia yang melakukan perbuatan pergi itu. Jadi di sini tidak ada lain kecuali pelajar itu. Jadi baris akhir pelajar itu mesti dibariskan dengan baris depan. Jadi ini jelasnya kalau mereka yang baru saja nak belajar bahasa Arab, kadang-kadang konsep ini tidak begitu jelas. Tapi kita nak kenalkan ataupun kita nak menekankan semula supaya konsep ini jelas bagi pelajar. Jadi tiap-tiap ayat yang ada kata kerja, biasakan kita tanya. Kalau kata kerja itu keluar, siapa yang keluar? Jadi menjawab soalan itu, itulah dia pelaku ataupun fa'il bagi kata kerja. Jadi baris akhir pelaku itu mesti dibariskan dengan baris depan. Jadi kita jumpa ayat kedua, pergi. Siapa yang pergi? Pergi pelajar itu ke sekolah. Jadi yang menjawab soalan pergi, siapa yang pergi itu, itulah disebut sebagai pelaku ataupun fa'il. Dan baris akhir ini mesti dibariskan dengan baris depan. Jadi ini contoh ilmu nahu, iaitu perbincangan bagaimana kita membuat ayat daripada perkataan-perkataan ditambah dengan baris akhir perkataan itu berubah-ubah berdasarkan kepada fungsi tata bahasa. Jadi kalau kita jelas benda ni, insya-Allah kita hanya perlu untuk mempraktikkannya saja dalam pembacaan dan sebagainya. Baik, itu ialah contoh kenapa baris akhir sesuatu perkataan dibariskan dengan baris depan. Baik, nombor 3, contoh juga, iaitu kenapa baris akhir sesuatu perkataan dibariskan dengan baris atas. Kerana kita masih dalam pengenalan saja, kita belum mendetail. Jadi kalau suatu perkataan itu berfungsi sebagai objek kepada suatu perbuatan dalam ayat, baris akhirnya mesti dibariskan dengan baris atas. Contoh di sini, pelajar itu suka sekolah. Jadi objek itu ialah di mana suatu perbuatan berlaku pada dia. Jadi pelajar itu suka ialah kata kerja. Jadi apa yang dia suka? Sekolah. Jadi perkataan sekolah itu baris akhirnya mesti dibariskan dengan baris atas. Jadi ini kena jelas. Kerana bahasa Arab begitu sifatnya. Jadi apabila bahasa Arab, bila kita membaca dan sebagainya, bagi pelajar sentiasalah dia pemikirannya, dia memikirkan mana cerita pasal apa, mana dia punya subjek, mana dia punya predikat, kalau ada kata kerja, mana dia punya objek, mana dia punya pelaku. Jadi itu sentiasa bermain di fikiran pelajar yang baru sahaja, untuk yang baru mengenal bahasa Arab atau baru belajar bahasa Arab. Kalau kita telah lama, telah kuasai perkara ini, jadi kita tak fikir sangat, dan kita tahu struktur tu, dan kita tahu hukum hakam dia ataupun kaedah-kaedahnya. Jadi di sini nombor 3 sebagai contoh saja, baris atas, baris akhir suatu perkataan itu dibariskan dengan baris atas kerana dia berfungsi sebagai objek bagi suatu perbuatan. Di sini pelajar itu suka sekolah, jadi ke dalam bahasa Arab ini kita akan tulis al-talibu yuhibbu maknanya suka, al-madrasata, kenalah baris atas. Tak boleh baris bawah dan tak boleh baris depan. Dan contoh yang lain juga, untuk seterusnya ialah nombor 2 ni. Pelajar
itu membaca buku. Jadi ada kata kerja membaca. Siapa yang baca? Pelajar itu. Apa yang dibaca? Buku. Jadi mengikut kaedah Nahu, yang melakukan kata kerja itu baris akhirnya dibariskan baris depan. Jadi qara'a at-talibu kena sebut baris depan. Kemudian apa yang dibaca tu? Kalau dibaca buku, kita kena sebut buku itu baris akhirnya baris atas. Jadi al-kitabah. Jadi inilah yang dikatakan ilmu Nahu, iaitu ilmu yang membahaskan bagaimana membentuk ayat dan ditambah, oleh kerana ini bahasa Arab, ada ciri-cirinya, iaitu ditambah perbincangan perbahasan tentang baris akhir sesuatu perkataan dalam ayat. Jadi itu sebagai contoh. Jadi sebagai kesimpulan di sini, sebagai contoh di atas, kita dapati bahawa perkataan objek bagi suatu kata kerja, baris akhirnya dibariskan di baris atas. Itu pasal kita dapat dalam ayat ni, al-madrasata baris akhirnya baris atas dan al-kitabah baris akhirnya baris atas, kerana dia berfungsi sebagai objek bagi kata kerja yang ayat pertamanya suka, dia yang disukai, yang keduanya baca, dia yang kena baca. Jadi itu contoh baris akhir baris atas. Baik, jadi kesimpulannya, kesimpulan daripada perbincangan objektif yang pertama. Pada pelajaran pertama ni kita ada lebih kurang 5 objektif. Jadi, objektif pertama ni ialah kita nak tahu perbezaan di antara ilmu saraf dan ilmu nahu. Dan kita nak tahu ciri-cirinya dan kita nak didedahkan sikit sahaja tentang ciri-ciri ilmu saraf dan ilmu nahu. Dan kita akan mendetailkan. Jadi kesimpulannya ialah begini. Daripada huraian yang di atas, kita dapat simpulkan bahawa ilmu saraf ialah ilmu yang membahaskan perubahan baris-baris sesuatu perkataan kecuali baris akhir. Jadi kesimpulan ini yang paling mudah kita nak faham. Perkataan yang ditulis dalam bahasa Arab tidak ada baris. Jadi ilmu saraf dia menangani baris sebelum baris akhir itu nak baris macam mana. Dan ilmu nahu pula, ilmu yang membahaskan perubahan baris akhir sesuatu perkataan dan tidak ada kaitan dengan baris sebelum baris akhir. Jadi ini kita kena jelas. Kadang-kadang pelajar dia tidak jelas pada ini. Dia peringkat awali elok kita jelaskan. Jadi suatu perkataan, kita kalau nak sebut perkataan itu sebelum baris akhirnya, kita nak bariskan bagaimana, kerana bahasa Arab perkataan ditulis tanpa baris. Jadi apabila kita nak membincangkan tentang baris sebelum baris akhir itu ialah perbincangan ilmu saraf. Dan kalau dalam ayat kita nak bincang bagaimana nak baris akhirkan suatu perkataan dalam ayat ini, jadi itu ialah perbincangan ilmu nahu. Ya. Jadi itu kita boleh simpulkan. Jadi katakanlah sebagai contoh, jadi saya mungkin boleh tulis sebagai contoh ya. Katakan kita ada perkataan seperti tanpa baris ya. Nak sebut macam mana ni? Dia boleh dua sebutan sebenarnya. Kita boleh kata dia, kita boleh sebut dia sebagai madrasah. Madrasah. Kerana asal begini, tanpa baris ni. Tak sebut macam mana ni. Jadi, ataupun kita boleh sebut sebagai mudarrisah. Jadi, kalau kita sebut madrasah, dan kalau kita sebut mudarrisah, ini ialah kerja ilmu saraf. Kataan tak berbaris. Nak sebut macam mana ni? Jadi kalau kita dapat ilmu saraf, barulah kita tahu bahawa sebutan ni ialah sama ada madrasah ataupun mudarrisah. Dan ta marbutah ni kita tak tahu nak sebut macam mana. Kita tak boleh sebut madrasatan tak boleh, madrasatun tak boleh, madrasatin tak boleh sebut lagi. Kerana kita belum ayat lagi. Ya, bila dah masuk dalam ayat nanti barulah kita boleh sebut sama ada nak sebut dia madrasatan ataupun madrasatin ataupun madrasatun. Dan juga perkataan ini nak sebut mudarrisatan ataupun mudarrisatin ataupun mudarrisatun. Jadi ini ialah tugas ilmu saraf. Yang kita kesimpulan tadi bahawa ilmu saraf ialah ilmu yang
membahaskan tentang baris-baris sebelum baris akhir. Dan ilmu nahu ialah ilmu yang membahaskan tentang baris akhir suatu perkataan. Jadi dalam ayat nanti barulah akan zahir baris akhir perkataan ni. Nak kata madrasatun, madrasatan, madrasatin dan sebagainya. Jadi itu kesimpulan yang kita boleh rumuskan daripada objektif yang objektif yang pertama tu. Itu yang maksud begitu. Daripada huraian ringkas tadi kita dapati bahawa ilmu saraf ialah ilmu yang membahaskan baris sebelum baris akhir. Dan ilmu nahu ilmu yang membahaskan tentang baris akhir sahaja. Baik. Selesai objektif yang pertama. Jadi kita akan masuk kepada objektif yang kedua. Jadi kalau dalam perbincangan ini, kalau ada masalah isu yang nak ditanya, sila terus tanya. Ataupun boleh tanya pada sesi yang kedua nanti sebelum untuk perbincangan umum. Baik, sekarang objektif yang kedua dalam pelajaran pertama ni. Jadi kita nak bincangkan apa yang dimaksudkan dengan acuan dan wazan perkataan. Jadi dalam ilmu saraf ni ada istilah yang disebut sebagai wazan. Jadi kadang-kadang pelajar dia keliru ataupun dia tidak faham apa yang dimaksud dengan wazan. Jadi untuk memahami wazan ni kita perlu diperkenalkan satu istilah baru yang disebut acuan. Jadi inilah yang nak kita bincangkan sekarang. Di acuan perkataan, kita boleh kata acuan perkataan ialah tiga ruang kosong yang boleh diisikan dengan tiga huruf dasar untuk membentuk perkataan. Perubahan makna ini akan berlaku dengan memberi baris tertentu pada tiga huruf dasar yang diletak pada tiga ruang kosong itu. Nanti ada contoh. Ataupun menambahkan huruf-huruf penambahan. Huruf-huruf imbuhan pada tiga ruang kosong tersebut. Sama ada di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir. Jadi ini ialah konsep ataupun apa yang nak dicuba diketengahkan sebagai acuan. Kita ada contoh di bawah. Contoh beginilah. Kalau tiga huruf dasar itu kaf, ta, ba, dan ini acuannya. Tiga ruang kosong, diletaklah tiga huruf ini di bahagian-bahagian masing-masing acuannya. Jadi yang contoh pertama, kalau kita letak kaf di sini, di bahagian pertama ni, ta di bahagian kedua, ba di acuan yang ketiga ni, ruang yang ketiga ni, dan kita kasih di baris begini, dia akan jadi katab. Sebutan dia ialah katab dan maknanya ialah telah tulis. Ini dikatakan acuan. Dan acuan yang kedua ni, kalau kita letak kaf di bahagian awal, ta di bahagian kedua, dan ba di bahagian ketiga, dan dengan mengambil kira baris-baris yang begini, kita sebut dia kutib. Kutib maknanya lain, iaitu telah ditulis. Dan kalau kita letak dia acuan yang ketiga ni, iaitu kaf bahagian pertama, kemudian ditambah huruf alif. Dan acuan yang kedua dibariskan dengan baris bawah. Jadi akan disebut katib. Katib bukan makna katab, bukan makna kutib. Dia maknanya makna tersendiri iaitu penulis. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ni, kalau kita sebut, kalau kita letak mim di awal acuan ni, dan huruf pertama dimatikan, dan mim itu di baris atas. Dan huruf kedua, di bekas kedua, acuan kedua itu dibariskan pada depan, dan ditambah waw selepasnya. Jadi jadilah perkataan itu kalau kita gantikan, atau kita letak tiga huruf ni pada bekas-bekas atau ruang-ruang yang disediakan ni, dia jadilah perkataannya maktub. Jadi maktub tu apakah makna maktub? Yang ditulis. Itu yang dikatakan termaktub yang benda yang ditulis. Jadi ini contoh acuan. Jadi kita kena ada khayalan sikitlah, nak gambarkan sikit bahawa tiga huruf ni, tiga ruang kosong ni boleh digantikan dengan tiga huruf dasar. Dan apabila kita letak di tiga ruang kosong ni dengan mengambil kira baris-baris pada tiga ruang kosong ni ataupun huruf-huruf penambahan yang terdapat padanya, dia akan membentuk satu perkataan lain dan makna pun berubah. Jadi ini dikatakan acuan. Baik. Ini kalau kita dah faham konsep acuan ni, iaitu tiga ruang kosong yang diletak tiga huruf dasar dengan mengekalkan huruf-huruf penambahan ataupun baris-baris pada acuan itu, pada tiga ruang kosong itu. Jadi kita bila dah fahamnya
InsyaAllah. Apabila kita bincangkan wazan nanti, dia tidak begitu rumit. Baik, apakah dia? Wazan. Wazan ni samalah dengan acuan tu juga. Tetapi, apabila 3 huruf abjad, fa, ain, lam diletak di bahagian ruang kosong itu. Kita ambil fa, letak di bahagian ruang pertama, ain kedua dan lam ketiga, dia akan disebut sebagai fa'al. Di fa'al itu ialah wazan fa'al. Kenapa? Kerana acuan ni tak boleh sebut ni. Ni acuan apa nak sebut ni? Susah nak sebut. Tapi kalau kita kata wazan fa'al, kita sepatutnya faham dah bahawa wazan fa'al ni sebenarnya diambil daripada acuan sini. Iaitu fa tu bahagian pertama, huruf pertama ni letak di ruang pertama, huruf kedua letak di ruang kedua dan huruf ketiga diletak di ruang ketiga. Jadi itu yang dikatakan wazan. Jadi wazan fa'al, dan kalau kita letak fa'il lam di sini, dia akan disebut sebagai fu'il, wazan fu'il. Dan apabila kita letak fa'il lam di sini, dia akan disebut sebagai wazan fa'il. Dan yang keempat, wazan dia maf'ul. Dia apabila disebut wazan maf'ul dan kita gantikan dengan 3 huruf dasar yang lain, dia akan dibentuk sebagai beginilah. Kalau kita kata sebagai yang tadi, yang atas tadi itu kaf tabah. Jadi kalau kita gunakan 3 huruf dasar ni untuk membentuk perkataan baru berdasarkan kepada wazan maf'ul. Jadi sepatutnya pelajar sepatutnya dapat menggambarkan bahawa wazan maf'ul maksudnya apa? Kaf tabah tadi, kaf letak di bahagian fa, ta terletak di bahagian ain dan ba terletak di bahagian lam. Jadi barulah perkataan itu boleh disebut sebagai maktub. Jadi ini yang kalau kita dah faham acuan, baru kita boleh mudah nak memahami wazan. Jadi ini perlu. Jadi fa, ain, lam tu dia seolah-olah dia ialah ruang kosong tu. Jadi kita segala huruf penambahan ataupun huruf dasar, kita ambil dia dan kita letak di bahagian fa, ain, lam, dan dia akan terbentuklah satu perkataan yang baru. Baik, jelas ya? Jadi itu sebagai contoh. Jadi contoh di atas menunjukkan sebagai kesimpulan di sinilah sebagai apa yang dibincangkan. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa terdapat 2 cara untuk membentuk perkataan. Daripada 3 huruf dasar, sebagai contoh sini kaf tabah, ini ialah sama ada melalui acuan, boleh, ataupun melalui wazan. Dan kita dapati melalui wazan lebih mudah. Setelah kita faham apa itu konsep acuan. Baik, jadi sekarang ni, sebagai contoh lain, kita ada 3 huruf dasar, kha, lam, qaf. Dan 3 huruf dasar ni, kita nak bentuk perkataan baru, kalau ni kita kena sebut acuan beginilah, tapi nak sebut susah. Tapi apabila kita sebut wazan fa'al daripada 3 huruf dasar, kha, lam, qaf, barulah kita boleh sebut khalaq. Kerana wazan dia fa'al, jadi dia kena sebut khalaq. Dan maknanya ialah telah cipta. Contoh yang kedua. Contoh yang kita dah gunakan tadi. Kalau kita gunakan kha, lam, qaf juga, gunakan acuan begini. Jadi nak sebut acuan pun susah sebenarnya. Tapi kalau kita kata gunakan wazan fu'il daripada kha, lam, qaf. Jadi terbentuklah perkataan yang disebut sebagai khuliq. Khuliq maknanya apa? Telah dicipta. Kerana tiap-tiap wazan ini ada maknanya tersendiri. Kalau wazan fa'al maknanya telah membuat sesuatu. Kalau wazan fu'il maknanya telah disesuatukan, telah dibuat. Di sini telah dicipta. Ini contohnya bagaimana membentuk perkataan menggunakan sama ada acuan ataupun wazan. Begitulah. Sama huruf dasar kha, lam, qaf dan kita gunakan wazan fa'il. Akan terciptalah satu perkataan baru yang disebut khaliq, yang berbeza dengan khalaq dan berbeza dengan khuliq. Jadi bila sebut wazan fa'il, kita faham kita boleh gunakan 3 huruf dasar ni, kita boleh bentuk satu perkataan baru dengan menggunakan wazan fa'il. Jadi nak sebut macam mana? Khaliq, bukannya khalaq, bukannya khulaq ataupun khaluq dan sebagainya, tapi mengikut wazannya fa'il, jadi kena disebut khaliq. Dan maknanya berubah daripada makna yang sebelumnya, dia akan menjadi makna pencipta. Nombor 4, sama juga. Kata dasar kha, lam, qaf. Dan kita gunakan wazan maf'ul. Kalau acuan tak boleh sebut ni, susah nak sebut. Tapi kita gunakan wazan maf'ul, kita patut tergambarkan bahawa
kita akan gantikan kha letak di bahagian fa, lam letak di bahagian ain, dan qaf terletak di bahagian lam. Jadi itulah perkataan iaitu bukannya maf'ul tapi makhluk. Jadi itu objektif dia supaya kita boleh memahami konsep acuan dan wazan ni, dan apabila diberi 3 huruf dasar, 3 huruf saja, dan disuruh membentuk perkataan tertentu berdasar pada wazan, kita boleh membentuknya. Kita boleh menyebut, iaitu daripada kha, lam, qaf. Kalau maf'ul kita akan sebut makhluk. Kalau daripada nun, sad, ra, contohnya nun, sad, ra, wazan di maf'ul dia akan disebut sebagai mansur dan seterusnya. Hari ini perlu latihan kefahaman dulu. Setelah kita faham, baru kita boleh latih bagaimana bentuk perkataan baru menggunakan wazan. Baik. Sebagai kesimpulan, oleh kerana pembentukan perkataan dalam bahasa Arab melibatkan huruf-huruf penambahan dan juga perubahan baris pada huruf-huruf dasar, konsep acuan ini perlu diperkenalkan. Supaya jelas, ada 3 bekas, 3 ruang, letak saja 3 huruf di bekas itu, dan mengambil kira baris-barisnya, terbentuklah satu perkataan. Itu yang dikatakan acuan. Kemudian, untuk memudahkan pelajar, cara membentuk perkataan atau bagaimana perkataan dibentuk dalam bahasa Arab sebelum istilah wazan digunakan. Jadi sekarang kalau kita dah faham wazan, jadi kita akan nampak bahawa kalau wazan itu ialah wazan maf'ul, kita faham bahawa fa, ain, lam itu sebenarnya 3 ruang kosong yang kita boleh gantikan di tempatnya dengan huruf-huruf lain. Mengikut kata dasar yang berdasarkan kepada kamus. Kerana kamus disusun mengikut 3 huruf entry itu. Jadi kita boleh bentuk perkataan baru setelah kita faham makna wazan. Jadi itu ialah sebagai kesimpulan apa yang disebut sebagai acuan dan apa yang disebut sebagai wazan. Baik. Jelas Jadi kalau ada tak jelas boleh bincang. Kalau tidak kita sambung sikit lagi. Kita pun ada masa dalam 3 minit lebih ni. Jadi saya rasa kita bolehlah melihat objektif yang ketiga. Jadi kalau ditakdirkan terputus nanti, kalau anda nak masuk perbincangan sesi kedua, masuk seperti biasa. Kalau tidak, setakat itulah. Baik. Objektif ketiga. Kenapakah kita menggunakan wazan dalam proses membentuk perkataan? Okey, ini rasionalnya. Sebagai contoh, kalau kita disuruh, apabila pelajar dikenaiki untuk membentuk perkataan kata nama yang bererti yang ditulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan 3 huruf dasar, kalau kita menggunakan acuan, cara nak menyuruh tu agak rumit. Pertama, kita kena kata tambah huruf mim di awal kata dasar kaftaba. Dia akan jadi beginilah. Kemudian bariskan mim itu dengan baris atas. Dia akan jadi ma. Kemudian bariskan huruf pertama kata dasar dengan baris mati. Dia akan jadi mak. Daripada ma itu dia akan jadi mak. Kemudian bariskan huruf kedua kata dasar dengan baris depan. Dia akan jadi maktu. Kemudian tambah huruf waw yang dibariskan dengan baris mati selepas huruf kedua kata dasar itu. Dia akan jadi maktu, panjang sikit, dan letaklah huruf ketiga di akhirnya. Jadi akan jadi maktub. Jadi nak suruh perkataan, nak suruh membentuk perkataan dengan cara acuan itu agak susah. Banyak arahan yang kita kena beri. Maksudnya mim kena baris atas, kaf huruf pertama kena baris matikan, huruf kedua kena baris, itu agak rumit. Tapi kalau kita faham konsepnya, itu mudah saja. Kerana apabila kita arahan kedua dengan menggunakan wazan, jadi kita boleh kasih satu arahannya. Bentuk kata nama yang bererti yang ditulis daripada kata dasar kaftabah dengan menggunakan wazan maf'ul. Jadi dengan sini automatik kita, kalau kita dah faham apa itu maksud wazan, kita terus boleh buat perkataan baru itu. Kaftabah gunakan wazan maf'ul maksudnya apa? Bahagian fa, ain, lam kita gantikan dengan kaftabah. Jadi akan terbentuklah perkataan daripada wazan maf'ul, akan terbentuklah perkataan maktub. Jadi ini yang dikatakan wazan. Jadi wazan ni banyak. Kalau kita faham konsep wazan ni, kita boleh buat perkataan sendiri dengan menggunakan wazan, dan apabila kita tahu apakah dia huruf dasar bagi suatu perkataan itu. Di sini sebagai contoh ada kaftaba, kalau wazan maf'ul dia akan jadi
maktub. Kalau nun sod ra, kalau wazan maf'ul dia akan jadi mansur. Kalau kaf ra ha, gunakan wazan maf'ul dia akan jadi makruh. Jadi ini kemahiran ini yang perlu dicapai. Kita faham apa itu wazan dan kita boleh menggunakan wazan untuk membentuk perkataan baru apabila diberi satu kata dasar. Ya, jadi inilah objektif yang perlu kita yang perlu pelajar kuasai. Jadi kesimpulannya tinggal 1 minit je ya. Kesimpulannya dalam membentuk perkataan bahasa Arab, wazan digunakan. Istilah acuan hanya sebagai strategi ya untuk memahami ataupun untuk kita faham. Jadi jadual ni sebagai contoh seterusnya lah. Ya, jadi kalau terputus lepas ni insya-Allah kita boleh sambung dalam sesi kedua ataupun kita tangguhkan pada